hakiki yang sebenar. Yang ada 1.3 million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rukaikan segala kekeluhan di lidahku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan semua yang mendengar pada petang ini faham apa yang disampaikan, insyaAllah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita ruang dan kesempatan untuk menghirup udara, dan kita berada pada 29 Ramadan di hari-hari terakhir bulan Ramadan 1441 Hijrah ini. Alhamdulillah, kita hampir di penghujung Ramadan ini, dan insya-Allah sama ada esok ataupun hari Ahad ini kita akan sama-sama menyambut bulan Syawal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada petang ini sekali lagi kita bersama dalam program 45 minit bersama dengan Agrobank Center of Excellence ACE, dan pada petang ini kita akan membincangkan satu topik, satu tajuk yang cukup dekat dengan kita berkenaan dengan Aidil Fitri, tajuk khas yang kami bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, iaitu sesuci Lebaran. Bunyi macam lagu raya, tapi insya-Allah kita akan sama-sama memenuhi hari ini, petang ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah, dalam usaha untuk menambahkan ilmu, menambahkan kefahaman kita dalam agama, dan susah kita dapat memperbaiki amalan kita, insya-Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang merintis jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan bersama dengan selebriti dakwah yang tidak asing lagi, Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Ghani, insya-Allah, yang akan membincangkan tajuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, rasa seronok sangat dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki pada petang ini. Ustaz sekarang berada di Selangor ke ataupun berada di Kota Baru, Kelantan, Ustaz? Oh, belakang. So tahun ni beraya di Selangor, Ustaz, tak beraya di Kelantan, Ustaz? Oh, di Jalan Tepang, insya-Allah. InsyaAllah kita masa kita terbatas, Ustaz. Pada petang ini, insya-Allah kita akan bincang satu tajuk yang dekat dengan kita, tajuk sesuci Lebaran, Ustaz. InsyaAllah kita akan sambut sama ada esok, bergantung kepada announcement ataupun pengumuman daripada penyembahan besar Raja-Raja malam ni, sama ada kita mula Raya Aidil Fitri tahun ni esok ataupun hari Ahad. Cuma nak tanya Ustaz, dalam ruang waktu yang amat terbatas ni, sebagai permulaan Ustaz, orang kata bila kita sambut Aidil Fitri ni, kembali kepada fitrah. Apa sebenarnya maksud kita sebut sebagai Aidil Fitri, kembali kepada fitrah? Persilakan Ustaz. Tapi sebelum Ustaz nak minta kepada pendengar-pendengar juga yang mengikuti program online ini untuk sama-sama share, sama-sama like, kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai
yang dapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada akhir sesi ini kita sediakan kepada pengunjung-pengunjung, penonton untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz, dan insya-Allah boleh kita mendengar jawapan balas daripada Ustaz. Sila Ustaz. Maksud dari sudut edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah taala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan beruntunglah bagi sesiapa yang sentiasa membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah bagi sesiapa yang membiarkan jiwanya dalam keadaan kekotoran. Terima kasih pada Agrobank dan warga Agrobank yang sudi menjemput saya untuk menjadi tetamu di online ini dalam perbincangan saat mana kita akan menyambut yang disebut dengan Lebaran ataupun Aidilfitri esok ataupun lusa dalam tempoh kita berada sekarang ini. Walaupun kita dalam tempoh PKPB, dalam suasana yang kita dengan Lebaran, tapi nampak Cik Rosli dan juga sahabat-sahabat pakai baju Melayu tu, kita rasa sonok lah tu. Nampak songkok pun tegak elok tu, menunjukkan selebriti raya tak boleh balik kampung, selebriti raya kat baju. Kita nak sambut ni lah, alhamdulillah. Terima kasih. Dalam suasana yang kita memahami keadaan kita sekarang ini, Allah jadikan pada kita ni untuk kemuncak kepada kejayaan ialah kita berhari raya. Dipanggil demikian dalam hidup kita. Apa sahaja dalam hidup kita ni, bila kita melalui ujian-ujian, di kemuncaknya Allah akan jadikan kesenangan dan kegembiraan. Dalam hidup kita demikian. Allah Subhanahu Wa Taala ajar, lepas pada inna ma'al usri yusra. Setelah mana kamu dalam keadaan susah, kamu akan jadi dimudahkan kemuncak dia. Demikianlah dalam hidup kita sebagai seorang yang beriman ini. Allah anugerahkan lepas pada kita melalui Ramadan, Allah anugerahkan yang disebut dengan Aidilfitri. Aid maksudnya hari raya. Fitri maksudnya kita kembali dalam keadaan bersih. Apa yang kita faham terhadap bersih dan juga hari raya pada diri kita ni? Kerana dalam hidup kita ni kita sentiasa buat dosa. Hidup kita ni kita sentiasa ada salah. Tak ada orang yang hidup tak buat salah. Saya yakin saya buat salah, Cik Rosli buat salah, sahabat-sahabat kita yang mendengar dan bersama dengan kita ni pun banyak buat salah. Salah kita ni ada dua, salah yang kita sentiasa buat. Yang pertama, salah kita kepada Allah, dan yang kedua, salah kita sesama makhluk Allah. Ini kebiasaan kita melakukan demikian dalam hidup kita. Kemudian bila kita buat salah ni, Allah jadikan Ramadan di antara bulan untuk menyucikan kesalahan-kesalahan kita. Ramadan ni Allah jadikan bulan untuk kita nak ambil kesempatan untuk kita buang segala dosa-dosa yang membebankan dalam hidup. Tuan-tuan kena faham bahawa dalam hidup kita ni, bila kita hidup dalam keadaan membiarkan dosa yang banyak dalam diri kita, lama-lama terbeban. Kita akan rasa berat dengan bebanan. Orang yang sentiasa hidup dalam keadaan bergelumang dengan dosa, dia akan hidup dalam keadaan semakin sukar dan semakin sukar dan semakin sukar. Itu kaedah dalam hidup kita ni. Kerana tak ada daripada kemaksiatan menjadi ketenangan. Tak ada. Tak ada daripada kita buat benda yang maksiat, yang lawan perintah Allah, buat dosa, menyebabkan kita bahagia. Tak akan jadi demikian. Allah tak jadikan kebahagiaan itu daripada sumber maksiat. Tetapi Allah jadikan kebahagiaan ini datang daripada kebersihan. Bersih-bersih ni datang daripada mana? Bersih ni datang daripada keampunan. Ya Allah telah ampunkan dosa-dosa kita. Ramadan bulan maghfirah dipanggil, bulan keampunan Allah. Allah jadikan masa dalam bulan Ramadan ini kita diminta supaya pastikan diri kita bersih sebersih-bersihnya, sehingga kan kita layak untuk masuk dalam syurga Allah. Sebab tu dalam hadis Rasulullah yang cerita tentang Rasulullah naik mimbar, Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah sebut amin. Naik tangga yang kedua, Rasulullah sebut amin. Naik tangga yang ketiga, Rasulullah sebut amin. Kemudian Rasulullah turun. Sahabat-sahabat jadi terkejut. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Biasa kamu naik mimbar ni kamu akan berkhutbah Rasulullah. Tapi hari ni kamu sebut amin, 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 amin. 3 kali Rasulullah sebut amin, kemudian Rasulullah turun. Kenapa Rasulullah? Rasulullah jawab,
Aku kalau mana aku naik mimbar tadi aku dengar malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celakalah mana-mana orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia tak berselawat pada Rasulullah. Rasulullah sebut amin. Kemudian rugilah bagi siapa ataupun celakalah bagi orang yang ada mak ayah, tiba-tiba dia ada buat dosa lagi pada mak ayah dia. Celakalah orang tersebut. Rasulullah sebut amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, rugilah ataupun celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Allah tak mengampunkan dosa dia. Dia keluar bulan Ramadan penuh dengan dosa-dosa lagi. Dan celakalah nama dia masih lagi tertulis di pintu-pintu neraka dan tak masuk dalam senarai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut, bila disebut saja demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut amin. Rasulullah kata demikian, menandakan bahawa Ramadan ini Ramadan musim untuk kita nak bersihkan kembali dosa kita. Bersih dosa kita yang pertama. Yang kedua, bila kita berada bulan Ramadan ni, kita nak membetulkan kembali konsep hidup. Hidup kita ni di atas dunia ni, jangan kita hidup nampak dalam keadaan yang sebagaimana orang lain hidup. Makan, minum, tidur, bangun, begitu saja tidak. Tapi, bila kita masuk bulan Ramadan, Allah suruh kita betulkan kembali. Dia panggil landasan hidup kita ini. Biar betul landasan kita ni, biar kita nampak kemuncak dia, hidup kita mesti masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni hidup, tiba-tiba seronok di dunia, masuk kubur, masuk dalam neraka terus. Masuk bangun di akhirat nanti di kalangan ahli-ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi biar kita ni hidup ni nampak jalan hidup. Siapa yang susun nak betulkan balik jalan hidup ni? Allah. Allah susun balik jadual perjalanan hidup kita. Di servisnya kita, dijadikan semua kehidupan kita tu elok, sempurna. Kemudian kemuncaknya Allah ajar. Cara kamu nak tahu kamu ni berjaya tak berjaya, aku jadikan hari Aidil Fitri. Allah jadikan hari raya Aidil Fitri. Aidil Fitri ni kita kembali dalam keadaan fitrah. Hari yang kita kembali dalam keadaan asal. Asal perjalanan hidup kita ni menuju ke mana? Ke syurga Allah. Asal hidup kita ni daripada mana? Bersih daripada dosa. Jadi asal kita tu bermula daripada situ. Bila kita bermula daripada situ, maka kita mesti kembali balik pada asal. Rugilah dalam hidup kita kalau kita hidup dalam keadaan yang bersih, tiba-tiba kita biarkan kotor sampai kita balik dalam keadaan kotor dengan dosa. Kotor kita ni dengan dosa. Dosa-dosa ni tak nampak kecuali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada bulan Ramadan kamu minta ampun, lalu menyebabkan bersih pada diri kamu. Kamu jadi ringan, tubuh badan kamu jadi ringan, kamu jadi bahagia, kamu jadi dalam keadaan gembira, sehingga kan hari raya ni rasa gembira tak gembira, kita ni rasa nak duduk berkumpul adik-beradik, nak berkumpul dia panggil keluarga. Sanggup orang nak tipu polis-polis sekarang kan, nak balik kampung dia panggil. Ada orang sanggup nak semata-mata kenapa bagi tahu ada kerja lah, macam-macam gaya. Masing-masing nak balik kampung. Polis pula bijak juga. Polis pula buat tak nak bagi rentas negeri ini. Nak gambarkan tentang apa dia? Bila kita ni bersih, lalu kita ni rasa nak duduk dalam keadaan yang tempat yang bersih. Kat mana tempat yang bersih? Kembali balik pada asal. Pada keluarga kita, pada rumah tangga kita, dan pada masjid. Yang masjid ni tempat yang bersih. Dipanggil demikian. Oleh demikian Allah jadikan hari Aidil Fitri ini hari kembali dalam keadaan bersih daripada dosa. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Maknanya bila kita menyambut Aidil Fitri selepas menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan ni, kita membersihkan segala kekotoran dia, kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Ustaz ada sebut tadi biasanya kita menyambut hari raya Aidil Fitri ini, kita banyak menziarahi, mengunjung dan juga kita pergi masjid untuk menunaikan solat hari raya dengan khutbah dan lain-lain. Tapi untuk kali ini Ustaz, perkara biasa yang kita buat dalam Aidil Fitri sebelum ini, sembahyang raya di masjid, ziarah mazhari, tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Nak tanya Ustaz, apakah sebenarnya pengisian yang terbaik yang boleh umat Islam kita laksanakan dalam keadaan PKPB yang kita
facing pada ketika ini. Sila. Saya nampak bahawa kita tak boleh pergi dalam bentuk fizikal saja, tetapi kita boleh menziarahi dalam bentuk dipanggil online sebegini. Sekarang melalui cara sebegini pun kita boleh buat dalam bentuk 3G. Sekarang ada banyak Zoom, ada dalam bentuk apa dia yang namakan dengan WhatsApp dan sebagainya. Semua ni medium-medium baru yang kita boleh ziarah, dipanggil. Ziarah kita ni boleh jadi kita tak boleh pergi dalam bentuk fizikal kita, jasad kita. Tapi saya cadangkan supaya bila kita tak boleh ziarah dalam bentuk begitu, kita ziarahlah dalam bentuk yang disebut dengan cara online sebegini. Cara online sebegini ni pun kita boleh 3G kan sama-sama kita. Ataupun kita boleh di kalangan kita ni untuk kita gunakan semua medium-medium yang ada pada hari ini untuk kita guna dan manfaatkan untuk diri kita demikian. Saya suka nak sebut pada sahabat-sahabat semua. Sebelum daripada ni boleh jadi orang kita ni dia tak faham ataupun dia tak dengar apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya tentang mengenai yang namakan dengan syaitan. Syaitan ni satu makhluk Allah jadikan ada tapi tak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala pesan banyak kali, jarakkan diri kamu dengan syaitan. Kamu kena jarakkan diri kamu dengan syaitan. Orang kita tak dengar. Orang tak dengar. Lalu Allah bagi COVID-19. Bila Allah bagi COVID-19 ini, yang menyebabkan dalam keadaan Allah jadikan COVID-19 ini, kita pun mula belajar untuk menjarak. Menjarak dengan, kenapa kita belajar untuk kita jarak ni? Supaya tak terjangkit penyakit-penyakit ni. Demikian juga dengan yang disebut dengan dalam hidup kita ni, kita kena jarakkan dengan orang-orang yang berperangai syaitan. Ataupun dengan perangai-perangai syaitan. Jangan duduk dekat. Fala taq'udu ma'ahum. Allah pesan, jangan kamu duduk dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehinggalah mereka ni berubah menjadi orang yang baik, yang soleh, baru kamu boleh duduk. Demikian juga bila kita menyambut Aidilfitri ini. Dalam kita menyambut Aidilfitri ini, jangan kita pula buka pula ruang untuk syaitan masuk pada tubuh badan kita. Jangan. Kita kena nampak, jangan kita nampak kepada diri kita nak jarakkan dengan COVID-19 je, tapi dengan syaitan kita tak berjarak. Tak boleh demikian. Lalu apa yang kita kena lakukan bila kita nak ziarah, kita nak hubungilah dengan orang-orang saleh. Kita ziarahlah dengan orang-orang yang boleh membawa kita dekat dengan Allah. Jangan kita ni pergi ziarah orang yang membawa kepada kita ni jauh dengan Allah dan dekat dengan syaitan. Dekat dengan syaitan ni lebih teruk daripada dekat dengan COVID-19. COVID-19 ni, kalau kita perhati orang kita takut mensapu, basuh tangan, pakai face mask dan sebagainya. Kita sanggup buat macam-macam gaya, takut kenanya COVID-19. Demikian juga dalam diri kita. Waktu mana kita hidup di atas dunia ni, bila beraya, jangan dekat dengan syaitan. Jangan biarkan syaitan tu melumpuhkan kembali iman kita. Biar kita ni pastikan bila kita menyambut Aidilfitri, kita boleh menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim ni. Macam mana kita nak sambung silaturahim kita ni? Banyak cara kita boleh buat dalam tempoh sebegini. Antaranya menyambung silaturahim dengan doa. Dengan doa. Kita doa sahabat-sahabat kita yang kita tak jumpa dengan dia, tapi kita baca doa untuk dia. Dipanggil doa ketika mana ghaibnya seseorang. Ni di antara doa yang hebat. Dipanggil menyambung silaturahim ni dengan cara doa. Orang mukmin ni dia boleh angkat tangan doa. Ya Allah, kamu berkatilah sahabat saya itu, Encik Rosli Yusof misal contohnya, yang walaupun saya tak dekat dengan dia, tapi saya mengharapkan daripada doa ini menjadikan kehidupan dia bahagia, ya Allah. Jadikan kebaikan untuk dia. Ni dipanggil doa di saat mana kita menyambut Aidilfitri. Ini yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, apa dia lagi yang kita boleh buat? Ialah kitanya, pada diri kitanya, selain daripada kita doa, pada sahabat-sahabat kita menyambung silaturahim ini, kita bersedekah di atas namanya. Bersedekah di atas nama sahabat-sahabat kita pun dianggap menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Macam kita bagi, sekarang ni ada online. Agrobank ni ada online, misal contohnya. Boleh guna agrobank online yang ada ni untuk kitanya pastikan guna fasiliti yang ada ni,
segala kemudahan yang ada yang disediakan oleh Agrobank ni untuk kita bersedekah pada tempat-tempat yang baik, pada anak-anak yang baik. Kita dapatkan nombor-nombor akaun sahabat-sahabat kita, tempat-tempat yang baik itu kita gunakan pada kita nak bagi duit raya tak boleh dah. Pada hari nak jumpa dengan orang tak ada. Jadi macam mana nak agihkan duit raya ni? Menggunakan dengan kemudahan yang ada ni, kemudahan online yang ada ni, masukkan dalam akaun anak-anak saudara kita dan sebagainya. Ni menyambung silaturahim. Kemudian yang ketiga, macam mana lagi kita nak menyambung silaturahim di kalangan kita ni, cara-cara yang baik pada diri kita selain daripada tersebut. Yang ketiganya ialah kita diajar supaya apa dia? Baca ayat-ayat Quran, baca zikir-zikir dalam suasana kita ni, zikir-zikir dan ayat Quran yang menyebabkan di kalangan kita ataupun takbir-takbir. Takbir-takbir itu jangan berhenti. Takbir-takbir ni dia menyambung, dia panggil hubungan roh di antara roh. Takbir di kalangan kita ni bila malam hari raya, katakanlah malam ni malam hari raya ataupun malam esok malam hari raya, kita hidupkan malam hari raya tu dengan takbir, tahmid dan tasbih pada Allah. Sampai bila? Sampai pukul 12 tengah hari pada hari raya. Itu di antara cara menyambung silaturahim. Seluruh umat manusia, seluruh umat Islam di bumi Malaysia kita ni, dia bertakbir. Kita riuhkan, dengar kedengaran. Bukan sibuk dengar lagu raya. Pasang lagu raya pula, balik kampung dianya. Balik kampung apa? Dia tak boleh balik kampungnya. Tak boleh balik kampung. Balik kampung, tak payah. Tak payah pasanglah lagu raya. Pasang apa dia? Pasang takbir, pasang tahmid, pasang tasbih. Ni satu cara menyambung silaturahim. Dipanggil ruh dengan ruh ni bertemu di antara kita ni dengan takbir-takbir. Kedengaran takbir saja pada malam kedengaran takbir hari raya, orang dalam kubur kembali balik pada asal. Dia kembali balik pada asal. Sebab tu kita makruh kita takbir awal. Tak masuk lagi hari raya dah takbir dah. Pun tak boleh juga. Tadi kita nak sambung silaturahim. Tak payah pasanglah lah. Dengan cara kita yang bertakbir pada saatnya dan pada masanya. Dan kebanyakan alim ulama bila mereka nak menyambung silaturahim, mereka bertakbir di antara satu sama lain. Ini di antara cara. 3. Yang keempat, menyambung silaturahim lagi apa dia? Dalam tempoh kita ni, mengeluarkan zakat fitrah. Bila masa yang terbaik keluarkan zakat fitrah? Ni, masa saat setengah ulama dia ambil pendapat yang pagi raya. Pada pagi raya tu keluarkan zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Ada setengah ulama dia ambil sehari ataupun 2 hari sebelum hari raya. Yang ni dibuat oleh kebanyakan para alim ulama pun ada demikian. Tapi untuk menyambung silaturahim ini, keluarkan zakat fitrah. Jangan terlupa ibadah zakat fitrah di kalangan kita. Kerana ada di kalangan kita ni sibuk nak beraya, sibuk dengan nak makan kuih semperit, sibuk dengan dia nak makan kuih-kuih raya, tiba-tiba dia terlupa dia mengeluarkan zakat fitrah yang patutnya dikeluarkan. Ni 4 cara menyambung silaturahim yang diajar dalam Islam. Wallahu a'lam. Okey, ada 4 benda yang Ustaz sebutkan tadi. Yang pertama doa, yang ketiga sedekah, yang ketiga kita perbanyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan khususnya pada malam tu dengan bertakbir, tahmid, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat ialah mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah. Dan kita hari ini Ustaz, hari yang ke-29, esok hari yang ke-30, dan kita masih ada 2 hari lagi campur pagi raya tu untuk mengeluarkan zakat. Just untuk makluman kepada pendengar-pendengar dan penonton-penonton, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga sebenarnya membayar zakat secara online, dan perkhidmatan ini disediakan oleh Agrobank. Kita menerima sedekah ataupun zakat yang tuan-tuan perlu laksanakan ini dengan menggunakan perbankan internet yang disediakan oleh Agrobank menerusi servis Agronet yang kita sediakan. Kita menghadapkan pada tahun ini tidak ada yang terlepas daripada membayar zakat ini, insya-Allah. Ustaz, saya nak sambung perbincangan kita. Kita lihat ialah semua kita maklum pada ketika ini kita diuji dengan COVID-19 PBB ini. Sepanjang bulan Ramadan, in fact sebelum bulan Ramadan lagi, dan kita menyambut hari raya, maknanya bulan Ramadan kita menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan, dan hari raya ini dalam keadaan yang luar daripada kebiasaan dan kita sebut sebagai the new normal. Mana dapat penjelasan pada Ustaz
apakah sebenarnya muhasabah yang terbesar khususnya pada hari Aitan Ramadan ini untuk seluruh umat Islam menginsafi, dan apa sepatutnya yang dilakukan melalui ujian COVID-19? Silakan. Saya nampak bahawa kita terlampau banyak dosa di kalangan masyarakat kita. Bila kita buat berdosa, kemudian kita tak pernah mengambil yang disebut dengan iktibar terhadap dosa-dosa tadi. Dosa-dosa yang sering kali orang kita lakukan ini, kalau sekiranya kita biarkan, menyebabkan wabak-wabak pandemik yang sedang bergerak ini akan berterusan dan berterusan berlaku pada kita selagi mana kita tak kembali kepada Allah. Dan kita kena ingat dalam hidup kita ini, bila kita tak mengambil iktibar ataupun kita tak cepat bertaubat pada Allah, maka dosa-dosa ini akan sentiasa bertambah dan bertambah, dan menyebabkan wabak ini akan sentiasa bergerak dan bergerak. Jangan kita sombong di kalangan kita. Saat mana sebegini, saya cadangkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia supaya mengajar kepada rakyat-rakyat mereka mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah dalam setiap urusan dalam hidup kita. Kita sekarang ini semua negara-negara kena dengan yang disebut dengan pandemik yang berlaku ini sendiri. Dalam keadaan sebegini, kalau sekiranya kita hanya sekadar nak lawan dengan kekuatan jentera kita ni sendiri, kita tak mampu. Kecuali yang kita boleh lawan ialah dengan cara apa dia? Dengan doa. Doa. Nak doa pada siapa kalau kita tak berdoa kepada Allah dalam kehidupan kita? Dalam hidup kita ni kita kena meminta dengan Allah. Allah lah yang memberi penyakit, dan Allah jugalah yang menyembuhkan penyakit yang dideritai ini sendiri. Oleh kerana demikian, saya nak ajaklah kepada semua di kalangan kita, tak kira daripada kecil hingga besar, hingga dewasa dan tua, ataupun di kalangan masyarakat kita apa saja ni, di kalangan kita ni orang yang tak beriman kepada yang beriman pada Allah, daripada orang menjadi pemimpin hingga rakyat jelata yang biasa berada di bawah, sama-sama bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah dalam keadaan yang berlaku di kalangan kita ni. Selain daripada kita minta supaya Kementerian Kesihatan tolong jaga keselamatan kita, jaga kesihatan kita, bagaimana nak suruh selamat dan sebagainya, kena minta dengan Allah yang lebih besar. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ni rasa kuat dengan Kementerian Kesihatan saja, rasa kita tak kuat. Kita tak kuat sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pesan pada Ibnu Abbas kan, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak pohon pertolongan, kamu pohon pertolongan pada Allah. Ni cara Rasulullah ajar pada kita. Lalu dalam hidup kita ni, bila berlaku pandemik yang luar biasa yang kena ni, dalam sejarah dunia dipanggil, sampai lebih kurang 4 juta lebih yang terkena dengan virus sebegini, kita boleh bayangkan pada diri kita tak ada jalan penyelesaian kecuali dalam hidup kita kembali pada Allah, balik semula pada Allah dalam urusan setiap urusan kita. Selain daripada yang dijaga oleh Kementerian Kesihatan, saya harap supaya Menteri Agama kita pun dia boleh nasihatkan pada kita jalan-jalan untuk kembali kepada Allah. Banyak lagi jalan, dan kita boleh tengok kesan daripada ni apa dia? Kelumpuhan ekonomi. Bagaimana penerbangan, taraf penerbangan negara kita. Kemudian bagaimana pelancongan negara kita. Ekonomi kita merudum. Dalam suasana kita ni, kita boleh bertahan berapa lama dalam keadaan sebegini? Katakanlah kita ada simpanan, kita boleh bertahan. Berapa lama kita boleh bertahan? Kerajaan boleh bertahan berapa lama? Kalaulah pandemik ini berterusan dan berpanjangan. Kecuali kita kena balik pada Allah. Saya tak nampak kita boleh kuat hanya sekadar yang disebut dengan melalui cara ini saja. Tetapi kita kena minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dosa arak, dosa judi, dosa boleh kata semua negara-negara ni terlibat dengan perkara demikian. Oleh demikian kita harap supaya semua negara-negara dunia diminta supaya kembali kepada Allah. Saya nak sebut demikian supaya kita balik pada ajaran agama. Arak tolong kita susun kembali. Jangan biarkan arak ini dalam keadaan yang bertebaran begitu saja, bebas begitu saja. Judi dalam masyarakat kita ni. Kemudian apa dia? Pelacuran, perzinaan. Kemudian benda jenayah-jenayah yang membawa kepada datangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan nampak jenayah ni rompak bank je.
Jangan kita nampak jenayah ni hanyalah yang ni je. Jenayah juga orang yang tak sembahyang. Jenayah juga orang yang minum arak. Jenayah juga orang yang membuka aurat. Jenayah juga orang-orang yang melakukan demikian. Yang menyebabkan kalau kita tak buat sesuatu, raya kita ni raya yang sekadar hambar dan menjadi tidak rasa kegembiraan yang sebenarnya. Kita akan demikian. Tak kena gaya. Dengan hari raya ni pula lagi ramai yang dijangkiti dengan penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang berlaku ini. Punca kita tak jaga syariat dalam hidup kita. Saya harap supaya bila kita menyambut Aidilfitri ini, Allah jadikan PKP itu berkembar dengan Ramadan. Allah jadikan PKP ini berkembar dengan Ramadan. Lepas pada Ramadan, Allah jadikan Aidilfitri. Ada hari raya ni. Semua ni menjadikan keinsafan pada kita dan menjadikan untuk kita kena fikir balik. Benda apa yang sedang berlaku, yang kita kena perlu muhasabah. Sebagaimana disebut tadi, untuk kita nak merenung diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang perlu kita pastikan kita ni tak terkena lagi dengan musibah yang teruk yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ini. Wallahu a'lam. Maknanya COVID-19 ni adalah disebabkan antara lain adalah jenayah-jenayah dan juga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, dan perlu untuk sama-sama kita bersabar dan kita bertaubat agar perbuatan maksiat ini sama-sama kita tinggalkan. Cuma Ustaz, sebelum kita, sebab kita ada beberapa persoalan ni Ustaz, sebelum kita menjawab persoalan ni, sedikit mungkin lanjutan juga daripada soalan tadi, sebab sebahagian yang mendengar ini ada juga daripada usahawan mungkin yang juga sebahagian mendapat pembiayaan daripada Agrobank. Mungkin nak mengambil sedikit pengajaran daripada COVID-19 ini, sebab ada sebahagian daripada usahawan mungkin dari sudut halal haram, dari sudut integritinya kadang-kadang terlepas pandang. So sebagai peringatan kepada seluruh usahawan, mengambil apa yang berlaku ini sebagai pengajaran dan seterusnya berusaha gigih untuk membangunkan semula perniagaan masing-masing dan akhirnya memberikan sumbangan kepada negara. Silakan Ustaz, secara dekat 2 minit untuk soalan ini. Saya nak sebut usahawan ialah yang perlu kalian lakukan ialah kalian banyakkan bersedekah dan banyakkan berzakat, dan jangan kita menjadi orang-orang yang tamak terhadap dunia. Pastikan harta benda usahawan yang ada ini dialihkan ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Ni harta benda yang para usahawan yang ada, jangan kalian simpan di dunia, rugi. Dengan cara macam mana kita nak suruh kita dapat balik harta benda kita ni? Dengan kita keluarkan zakat, dengan kita bersedekah di jalan Allah, kemudian dengan kita wakaf, kemudian dengan cara kita memanfaatkan harta kita untuk jalan agama. Jadi jangan kita fikir bila kita ada harta semuanya untuk perut kita, jangan. Sayang orang kita ni, bila dia ada harta je dia fikir macam mana dia nak pergi enjoy, macam mana dia nak makan sedap, macam mana dia nak pergi tidur tempat yang sedap. Yang tu yang dia fikir. Dia tak fikir macam mana nak luaskan kubur dia dalam waktu mana dalam kubur nanti. Macam mana dia nak suruh dia boleh berjalan laju di titian sirat. Macam mana dia nak boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahawan, kalau kita jadi usahawan, kita kena jadi berfikir dalam pemikiran kita ni, macam mana kita nak suruh kita ni kaya dunia, kaya akhirat. Yang kita baca doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan kita fikir tentang kaya dunia je. Orang kita ni kaya dunia, pergi karaoke terus, sibuk terus, kaya je, banyak harta je, berjudi terus, banyak harta benda je, terus melangani pelacur terus. Ni semua ni menyebabkan datangnya bala-bala yang datang daripada Allah SWT. Kita tak sedar rezeki ini dalam hidup kita. Jangan jadikan rezeki yang Allah bagi pada kita menjadi sumber istidraj Allah. Jangan demikian. Jadikan rezeki yang Allah bagi itu untuk kita ni guna, salurkan harta benda kita untuk di jalan Allah SWT. Kerja-kerja agama ni banyak. Saya tengok perbankan Islam, Agrobank ni kan. Nak bangunkan Agrobank ni tak mudah ni, perbankan Islam dalam masyarakat kita. Kemudian kerja agama ni apa dia? Bangunkan ummah. Bagaimana nak bangunkan ummah? Buat sekolah-sekolah tahfiz, buat sekolah-sekolah agama, ruang-ruang yang ada di kalangan kita. Nak bangunkan apa dia? Ekonomi orang Islam. Banyak lagi kerja-kerja yang boleh dilakukan. Oleh demikian, setiap di kalangan kita ni bila kita dapat saja peluang,
Allah bagi pada diri kita, rezeki yang Allah bagi dalam hidup kita, usahawan kena manfaatkan untuk kerja-kerja agama. Wallahu a'lam. Maknanya kita kena perbanyakkan sedekah, zakat dan juga berwakaf khusus kepada, bukan setakat usahawan saja, kepada kita di luar sana. Dan usahawan orang selalu sebut, orang Jawa sebut, the more you give, the more you get back, Ustaz. Ya, Banyak betul. kita bersedekah, insya-Allah. Betul. Allah Kalimah Jawa hujung Ramadan dipanggil. Rezeki yang kita tidak sangka sebenarnya. Ya, ya, betul. Kita ada beberapa soalan, Ustaz, sebelum kita melabuh tirai perbincangan kita. Yang pertama sekali, sahabat kita Muhammad Syarum Syahril, dia tanya, apakah hukumnya kita menolak kehadiran para tetamu daripada kalangan kerabat dan taulan di zaman Covid ni pada hari raya, di dalam konteks kita nak jaga setiap Dr. Haim. Ya. Dan ramai datang kat rumah, kita nak hukum, kita nak tolak kehadiran. Hukum dia adalah harus dalam tempoh sebegini, dan kadang-kadang menjadi wajib untuk kita tolak dalam tempoh sebegini bila sekiranya kita tahu yang datang tetamu tu dia dalam keadaan tak sihat dan sebagainya. Wajib tolak, dipanggil untuk jaga kesihatan diri kita. Dan kadang-kadang jadi harus. Cuma bagi saya nak sebut begini je, gunalah bahasa yang lemah lembut untuk tetamu-tamu kita. Saya tengok ada dah yang tampal banner-banner kat depan tangga rumah. Ada dah yang tulis macam-macam gaya dah tulis. Yang mereka menggambarkan demikian. Bagi saya dalam tempoh sebegini, eloklah untuk kita ni, pada diri kitanya, untuk kita menjarakkan sikit dengan tetamu-tetamu yang kita bimbang-bimbang dia akan datang, yang disebut dengan penyakit-penyakit di kalangan kita. Terima di kalangan yang dekat-dekat dengan kita cukup. Tu sekadar yang demikian. Maka kita tolak tetamu yang datang itu, kita bagi tahu awal-awal, bagi tahu ada yang terbaiknya ialah kita guna bahasa yang lemah lembut. Jangan guna bahasa yang kasar, jangan. Tetapi kita guna bahasa yang lemah lembut untuk menjadikan tetamu-tetamu kita ini, walaupun dia tak boleh datang, tapi dia boleh mendoakan kita. Itu cara demikian. Dan bagi saya sebut begini je lah. Tak payah datang lah. Kalau tetamu dia kata saya nak datang, kita kata tak apalah, tak datang lagi pun. Kebetulannya kuih raya tak ada, kita sebut demikian. Kebetulannya kita guna bahasa demikian. Yang saya perlu ialah doa kalian. Kita sebut demikian. Doa daripada kalian. Kalian tak datang tak apa, tapi doa dalam diam itu jauh lebih bernilai daripada kedatangan tuan-tuan di saat sebegini. Itu cara yang terbaik pada diri kita lah. Ya. Lah kadang dalam keadaan hari ini sebagaimana yang disebut oleh ataupun yang diarahkan oleh kerajaan, tidak melebihi daripada 20 orang berada dalam, sebenarnya dalam rumah kita pun dah cukup dah 20 orang tu. Ramai anak tu. Ya. Anak-anak kita pun cukup dah dalam tempoh yang demikian. So tak ada masalah untuk kita menolak secara baik seandainya ada tetamu yang ingin berkunjung. Kita sebutlah yang sama-sama kita mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan masing-masing. Ada soalan daripada sahabat kita yang lain ni berkenaan dengan ialah hari ni Ustaz, kita tak dapat pergi ke masjid dan surau daripada Koson ni, bila tak dapat pergi ke masjid surau untuk solat, so kena solat Idul Fitri di rumah lah. Dan tak pernah lah, dalam sejarah tak pernah jadi imam, tak pernah jadi khatib. So adakah wajib untuk jadi khatib tu Ustaz, ataupun cukup sekadar solat Idul Fitri saja? Sudah. Ada soalan. Saya nak sebut orang-orang lelaki dekat rumah jangan bimbang. Sebenarnya tak perlu untuk kita nak berkhutbah. Dia khutbah ni sunat je hukum dia. Khutbah sebagaimana bila berlakunya pertunangan dan perkahwinan, ada sunat hukum dia. So khutbah dia panggil demikian. Tapi kalau kita tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita khutbah ni sebenarnya untuk di lapangan awam, di kalangan masyarakat yang umum, bolehlah kita berkhutbah. Tapi kalau dengan anak beranak tak payah khutbah lah. Tak payahlah nak pinjam tongkat-tongkat masjid, tak perlu. Tapi memadailah kita buat tazkirah je, bagi salam, siap semayang Idul Fitri dekat rumah. Semayang kita kena pastikan orang lelaki jadi imam. Jangan pula jadi ibu-ibu pula jadi imam pada anak-anak lelaki ataupun suami dia, jangan. Tetapi yang kena jadi imamnya orang lelaki. Sekadar jadi imam semayang raya, kemudian semayang sunat pagi Aidil Fitri, sebagaimana semayang yang nak sebut dengan semayang sunat duha, kadang-kadang kita buat demikian.
Kadang-kadang kita buat semayang sunat yang semayang sunat pada pagi hari. Demikian juga waktu mana Aidilfitri. Aidilfitri ni semayang sunat Aidilfitri begitu saja. Dan nak semayang tu alim ulama bincang nak semayang macam mana. Sama ada nak semayang sunat 2 rakaat begitu saja ataupun nak takbir 7 kali takbir, kemudian di rakaat yang pertama, kemudian takbir lagi 5 kali pada rakaat yang kedua, kemudian baca surah. Lepas baca Fatihah dan juga baca surah. Lepas tu dipanggil, itulah cara yang terbaik untuk kita lakukan dengan keluarga kita. Wallahu a'lam. Tapi ni kiranya pengalaman lah Ustaz. Sebelum ni kita tengok imam-imam je. Kadang-kadang sebahagian daripada komplain banyak. Baru belajar kali ni baru tahu mengletar tak mengletar. Cuma kita lihat ini adalah peluang kepada kita untuk jadi imam, dan bila nak jadi imam kita kena prepare mana-mana yang yang bacaan mungkin ada kurang betul, kita sama-sama perbetul. Sebab tu kalau saya tengok sendiri banyak juga perkhidmatan online yang disediakan oleh ustaz-ustaz untuk membetulkan bacaan. Alhamdulillah meriah sekali sebagai persediaan untuk menjadi imam, dan juga mungkin boleh ambil peluang untuk nasihat. Kadang-kadang susah untuk nasihat rumah ataupun anak saat ambil peluang untuk nasihat. Tak perlulah khutbah, tak perlulah pegang tongkat. Duduk tazkirah begitu je. Bagi salam. Duduk tu, kita pun sebutlah hari ni hari raya. Allah jadikan hari ni hari kemuliaan pada kita. Sebut pada keluarga-keluarga kita demikian, anak-anak kita. Jadi oleh demikian, hari yang terbaik sebegini kita sebut, kita diajar supaya janganlah kita kotorkan kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Jangan diulang lagi pada kita. Hari ni hari bersihnya kita. Sebut demikian. Dan kita saling sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ni. Kita sebut mudah-mudahan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan kita. InsyaAllah. Mungkin soalan terakhir ni Ustaz, daripada sahabat kita ni, dia tanya dari sudut ucapan raya ni, yang paling baik, yang paling afdal dia kata sama ada melalui call ke ataupun melalui WhatsApp. Grup WhatsApp ni ada 250 orang dah cukup tu, ataupun macam mana dalam keadaan yang terbaik sebab kita tak dapat nak pergi ziarah dan biasanya kita akan menggunakan online lah. Semuanya terbaik saya nak sebut. Bagi tahu pada Khadijah dalam bersilaturahim ini, semua kita terbaik. Sama ada dalam grup WhatsApp pun terbaik. Kemudian ataupun kita nak terus dengan orang tersebut pun terbaik juga. Telefon bagi tahu pada dia, saya pernah buat dosa pada kamu. Saya pohon kemaafan di atas dosa yang saya lakukan. Saya pernah terumpat, saya pernah terkata, saya pernah terkeji, saya pernah tertulis di wall-wall saya tentang kamu, misal contohnya. Lalu kita kata pada dia, saya pohon kemaafan. Lalu dia kata, saya maafkanlah. Tapi kalau dia kata tak maaf, penat kita. yang tu penatlah kita. Kalau dia kata, saya maafkanlah, misal contohnya, maka di waktu tersebut kita pun alhamdulillah syukur pada Allah. Sama-samalah dia sebut demikian. Itu pun cara yang terbaik lah untuk kita lakukan. Ataupun kalau kita tengok dia ni, kalau kita bercakap menyebabkan dia bawa mudarat yang besar dengan bahasa yang kita guna ni, yang menyebabkan dia marah balik pada kita, maka tak payahlah cakap panjang, cakap pendek cukup. Saya ucapkan minal aizi wal faizin, kemudian minta maaf, saya minta maaf daripada zahir dan juga batin saya yang saya lakukan pada kamu. Dia sebut saya maafkanlah. Maka terlerailah segala dosa-dosa kita sebelum daripada ni, tanggungan yang berat yang kita tanggung ini. Wallahu a'lam. Ya, yang penting kita ambillah kesempatan masa yang ada ini untuk kita memohon ampun, sebab ada setengah daripada kita disebabkan perasaan ego Ustaz. Tidak mahu untuk minta maaf daripada sama ada saudara-saudara ataupun rakan kaulan yang sama-sama kita layani kehidupan selama ini. Saya nak sebut juga sikit. Kita dalam bulan Ramadan, kita minta maaf dengan Allah terhadap dosa kita. Aidilfitri, kita minta maaf sesama makhluk. Itu dia panggil demikian. Allah jadikan sesama kita dengan Allah, dosa-dosa kita dengan Allah bulan Ramadan, minta maaf. Bila kita menyambut Aidilfitri, minta maaf dengan sesama kita, sesama makhluk. Jadi bila kita minta maaf sesama makhluk ini, jangan sombong, jangan ego di kalangan kita, berlapang dada. Kerana dosa dengan Allah lebih senang untuk dimaafi dibandingkan dengan dosa dengan makhluk. Dosa dengan orang ni
Orang ni ada benda-benda yang dia tanam dalam jiwa dia. Dia lekatkan dalam hati dia. Dia kata bahawa aku nak tunggu di akhirat. Aku nak tengok juga. Yang ni yang perlu kita selesaikan di dunia sebelum daripada kita sampai di akhirat Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan tadi. Sebenarnya ada 2-3 soalan lagi tu kita tidak dapat entertain semua. Mungkin pada sesi-sesi yang akan datang. Masa amat mencemburui kita Ustaz. 45 minit saja. Cuma di akhir ini Ustaz, di hari yang penuh keberkatan hari Jumaat ini, di bulan Ramadan ini, kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta untuk bacakan doa, mudah-mudahan segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima dan kita kembali kepada Allah Subhanahu dalam keadaan putih bersih. Allah menerima segala amalan kita dan mudah-mudahan juga kita dijauhkan, diangkat COVID-19 ini. Silakan untuk doa Ustaz. Panjang pun tak apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berakhir lagi Ramadan ini dalam hidup kami ya Allah. Saat mana kami berada di penghujung Ramadan sebegini ya Allah, sesuatu yang menggusarkan perasaan kami ya Allah, bila kiranya dosa-dosa kami tidak diampunkan di sisi kamu ya Allah, menjadi kegusaran dalam hati kami saat sebegini ya Allah, jika setiap doa kami tidak didengari di sisi kamu ya Allah, menjadi ketakutan dalam kehidupan kami saat sebegini ya Allah, jika nama-nama kami masih lagi tertulis di pintu-pintu neraka itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, di penghujung Ramadan sebegini ya Allah, agar kamu terimalah doa-doa kami ini ya Allah. Kamu ampunkanlah kesilapan yang pernah kami lakukan dalam hidup kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah nama kami tercatat indah di pintu-pintu syurga kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu ya Allah. Betapa banyaknya ujian yang kami lalui dalam hidup ini ya Allah, dengan kerenah-kerenah manusia yang begitu berbagai rencam ya Allah, kami hadapi dan kami lalui ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu tabahkan hati kami ya Allah melalui ujian-ujian ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami menadah tangan ini ya Allah, kami diuji dengan ujian COVID-19 ya Allah, yang menyesakkan dada di kalangan kami ya Allah, sehingga di tahun yang baik ini ya Allah, tiada lagi kepulangan kami ke perkampungan untuk menziarahi ibu dan ayah kami ya Allah di perkampungan sana ya Allah. Kami tadahkan tangan doa kami ini ya Allah, khusus pada kedua ibu bapa kami ya Allah, yang telah mendidik dan mengasuh kami semenjak daripada kecil dahulu ya Allah, sehingga ke kedewasaan hidup kami ini ya Allah. Kamu rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka belas kasihan pada kami sewaktu mana kami kecil-kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, kami mengakui betapa banyaknya pengorbanan mereka terhadap kami ini ya Allah, semenjak daripada kecil kami ya Allah membesar dengan susu ibu itu ya Allah. Kemudian kami membesar dalam dakapan kasih sayang mereka ya Allah. Saat mana kami membesar itu ya Allah, tiada lagi resah gelisah dalam hati mereka membesarkan kami ya Allah, berhutang keliling pinggang semata-mata untuk menjadikan kami anak kamu yang saleh ya Allah. Dijadikan kami ya Allah dalam keadaan sungguh-sungguh menjaga kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah. Saat mana mereka membesar kami ini ya Allah dengan ujian-ujian yang banyak ya Allah, di hari ini ya Allah, kami hanya mampu menadah tangan ya Allah, doa kepada kamu ya Allah, meminta agar kamu jadikan kedua ibu bapa kami ya Allah di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Saat ini ya Allah, ada di kalangan kami arwah ibu bapa mereka yang telah menjadi arwah yang telah meninggal dunia ya Allah. Kamu jadikan kubur mereka ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Kamu jadikanlah doa ini ya Allah di antara doa-doa anak yang saleh ya Allah. Tidakkah kamu berjanji dengan Nabi kamu bahawa doa anak yang saleh ini tidak akan ditolak di sisi kamu ya Allah? Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu jadikan doa ini doa anak yang saleh untuk mereka ya Allah. Doa-doa yang melapangkan kubur mereka di saat ini ya Allah. Doa-doa yang menjadikan kebahagiaan pada mereka ya Allah. Doa-doa yang menjadikan penyembuh kepada kesihatan mereka ya Allah. Doa-doa yang menjadikan kebaikan dalam kehidupan ibu dan ayah kami yang bersusah payah membesarkan kami ini ya Allah. Ya Allah,
Kami ingin berterus terang pada kamu ya Allah, betapa rindunya kami pada mereka itu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami di saat mana kami membesar dalam dukungan kehidupan itu ya Allah. Kami pernah tertidur di atas ribaan arwah ayah kami ya Allah. Kami pernah ya Allah, tangan-tangan itu menyuap ke bibir kami ya Allah, bersahur di pagi hari ya Allah dengan hilayan tawa yang indah ya Allah, memecah kesunyian pagi ya Allah. Di saat mana kami bersama dengan mereka itu ya Allah, kamu jadikanlah ya Allah pada mereka di saat ini ya Allah kasih sayang kamu melampaui daripada kasih sayang yang telah ditunjukkan oleh ibu dan ayah kami pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan ini menjadi sunyi ya Allah, tidak menjadi seindah sebagaimana dahulu-dahulu ya Allah. Rumah-rumah kamu tertutup ya Allah, kami berlari dan berkejaran untuk berterawih, namun ya Allah tiada lagi cahaya-cahaya lampu daripada masjid itu ya Allah, tiada lagi kilauan-kilauan indah ya Allah, tiada lagi suara-suara kanak-kanak yang berlari dan berdoa dan berselawat pada kamu ya Allah. Bulan Ramadan ini menjadi ujian yang besar dalam hidup kami ya Allah. Kamu jadikanlah semua itu tanda keampunan kamu pada kami ya Allah. Kamu jadikanlah semua itu tanda kerahmatan kamu kepada kami ya Allah. Kamu jadikanlah ya Allah Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Walaupun Ramadan ini tidak lagi seindah dengan Ramadan dahulu ya Allah, namun kamu jadikanlah kebaikan di sebalik hikmah yang kamu jadikan di COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati pada pendosa-pendosa itu ya Allah, agar mereka berhenti daripada melakukan maksiat ya Allah. Kamu bukakanlah hati-hati di kalangan pemimpin-pemimpin kami untuk membawa kami ke syurga kamu ya Allah. Kamu bukakanlah hati-hati setiap pemimpin-pemimpin dalam keluarga ini untuk membawa keluarga-keluarga ini ke syurga ya Allah. Kami pohon dengan Rahmanur Rahim kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar semua di kalangan kami yang mengaminkan doa ini di kalangan ahli-ahli syurga kamu ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus nanti ya Allah. Izinkan kami mencium jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badanan indah itu ya Allah. Izinkan kami ya Allah agar kami meletakkan kepala kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah, anugerahkan kami anugerah yang terindah itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, amin. Kamu jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Pulangkanlah kami ke dalam bulan Ramadan yang akan datang nanti ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Berkatilah ya Allah kepada mereka-mereka yang telah membangunkan agama kamu ini ya Allah, dengan sumbangan harta benda mereka, tenaga mereka, masa mereka, segala apa yang mereka korbankan untuk agama kamu ini ya Allah. Kamu berkati dan kamu rahmatilah pejuang-pejuang Islam ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani di atas doa yang cukup indah tadi Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini. Kita menyambut Idul Fitri dalam mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Dasuki. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Kalau tidak secara online, secara offline sila untuk datang lagi ke studio kami. Mudah-mudahan InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Maaf Raya. zahir batin. Minul aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudi bersama dengan kami
di 45 minit online bersama dengan ACE pada petang ini. Mudah-mudahan program online ini walaupun dalam masa yang cukup singkat menjadi salah satu majlis ilmu kita untuk menambahkan saham kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, khusus di akhir bulan Ramadan ini. Kepada yang masih belum menunaikan ibadat zakat misalnya, sekali lagi saya persilakan kepada tuan-tuan untuk melaksanakan pembayaran zakat secara online menggunakan perkhidmatan internet Agronet di Agrobank. Boleh layari website yang ada, dan kita juga mengambil ruang yang mungkin ada 2 hari ataupun sehari ada dalam Ramadan ini untuk kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita betul-betul insya-Allah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang lain. Alhamdulillah kita telah berkudara sebanyak 5 sesi untuk program ini, dan mudah-mudahan program yang kami sajikan ini memberikan kebaikan kepada semua insya-Allah. Dan akhirnya daripada pihak pengurusan Agrobank yang dipimpin oleh Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas CEO Agrobank, dan seluruh warga Agrobank mengucapkan salam Aidil Fitri, maaf zahir dan batin, dan kita menyambut Ramadan ini dalam suasana sesuci Lebaran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La